Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia rahmatnya dapat kita bertemu, berkumpul lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kepada kita yang mana harta pusaka, yang mana harta milik kita, yang mana bukan milik kita, sekaligus dapat menghindarkan kita daripada memakan harta secara batil, na'udzubillah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Kullu lahmin, tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dengan cara yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan nilai sedikit pun masuk neraka? Walau satu batang kayu sugi, sekalipun hanya sebatang kayu sugi yang nilainya mungkin bagi kita rendah, kecil. Kalau di Masjid Seri Petaling tu lagi murah, kalau di Banting mungkin mahal sikit lah, satu batang RM1 contoh, kadang RM2. Tapi dengan nilai itu pun boleh menjadikan kita terjerumus ke dalam neraka dengan sebab memakan harta secara batil. Na'udzubillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam bab harta, Islam amat menitik beratkan. Sebab itu dalam hal harta yang kita jumpa, harta yang milik orang, yang tahu pemiliknya, apatah lagi kita ambil. Ini harta yang kita jumpa dekat jalan, jumpa dekat depan masjid contoh. Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh terus guna.
Kaedahnya kita kena iklankan, hebahkan kepada orang ramai dalam tempoh sekurang-kurang 1 tahun. Selepas itu jika tiada yang datang menuntut, maka bolehlah kita gunakan harta tersebut. Kadang-kadang kita menganggap jumpa kita punya, jumpa RM50 kita punya, jumpa RM1 masuk tabung masjid. Pandai pula, yang besar masuk poket sendiri, yang kecil masuk dalam tabung masjid. Yang masuk tabung masjid pun tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun cara kita matlamat niat kita, tak apalah, kita ambil ni masuk dalam tabung masjid, tak boleh. Haram hukumnya, kena diiklankan. Susahnya ustaz, jangan ambil. Kalau rasa susah urusan tu untuk mengiklankan, jangan ambil kalau jumpa, sebab bukan hak kita. Kalaulah misal kata nilai tu sedikit, kita rasa mungkin tak ada orang akan peduli, kita boleh guna, boleh. Tetapi jika tuannya datang menuntut, wajib kita ganti balik. Sama juga keadaan selepas setahun, kita jumpa nilainya besar, mungkin jumpa 1 kilo emas. 1 kilo emas jongkong. Jumpa buat iklan, tak ada yang mengaku, tak ada yang jumpa kita mengatakan itu harta dia. Lepas tahun kita boleh guna. Lepas 2 tahun orang tu jumpa kita, wajib kita ganti balik. Susah tak Ustaz? Susah. Kalau macam tu jangan ambil. Kalau jumpa biar saja. Pandai tuannya cari sendiri, ataupun orang yang amanah akan menguruskan harta tersebut. Dalam bab harta cukup hati-hatinya agama Islam jaga. Sebab itu di akhirat nanti tidak berganjak kaki kita ini, melainkan akan ditanya 4 soalan. Salah satunya berkaitan tentang harta. Bila kata harta, bukan hanya ke mana kita belanjakan, tetapi dari mana sumber kita dapat juga akan ditanya. Kerana semuanya ini pinjaman Allah. Allah bagi pinjam dekat kita. Dalam bab faraid ini, kaedah dia semua harta kita milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini, zikir ini bukan hanya disunatkan kepada bila berlaku kematian, tetapi apabila berlaku musibah, ujian juga disunatkan kepada kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tok man accident dekat hospital sekarang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu belum mati lagi katanya. Tak, bukan kena mati baru sebut. Sunatnya bila ditimpa musibah, kita sunat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa rahsia di sebalik kalimah ini? Setiap apa yang ada di dunia ini, inna lillah, semuanya untuk Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah raji'un, dikembalikan. Allah bagi pinjam. Badan kita juga Allah bagi pinjam. Sebab tu salah satu soalan juga ditanya tentang anggota kita yang 7: mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, perut. Dan yang paling susah nak jaga ni mulut ni. Mulut ni anggota yang paling banyak buat jahat, paling banyak mengumpat, paling banyak mengata orang, paling banyak berdusta, menipu dan sebagainya. Semua ni pinjaman. Bila kata pinjam, Allah berhak tanya balik kerana milik Allah. Kalau kita ada harta bagi dekat kawan, bagi saja. Dia nak jual ke, dia nak buat apa ke, itu hak dia dah. Kita dah bagi. Dia nak jual pun kita tak boleh marah sebab kita dah bagi. Tetapi kalau kita bagi pinjam, ini nak bagi perumpamaan, nak bagi faham. Kalau kita bagi pinjam dekat kawan kereta, dia pakai tiba-tiba accident, kita ada hak minta ganti. Sebab kita bagi pinjam. Begitu jugalah misalnya Allah bagi pinjaman kepada kita, kehidupan kita di dunia ini, harta kita, jiwa kita, badan kita, anggota kita, masa kita. Masa kita pun diberi pinjam dan akan ditanya di akhirat nanti apa yang kita gunakan dengan masa kita. Dunia ni, hidup kita ni ada 3 je: ibadah, maksiat, lara. Ibadah kita, masa kita peruntukkan. Tuan-tuan mungkin banyaklah, 1 jam 20, 1 hari 20 jam. Banyak tu ibadah tu. Kalau saya sejam pun belum tentu.
Satu hari 24 jam nak peruntukkan sejam untuk ibadah pun belum tentu lagi itu kalau saya. Perkara maksiat, na'udzubillah, semuanya ni akan ditanya. Perkara lara ni nak kata maksiat, dia bukan maksiat, bukan ibadah juga, sia-sia. Cerita pasal bola, seminggu tak habis cerita pasal bola. Kalau pergi ngeteh tu, pergi ngopi tu, bola 24 jam. Tak apa, tak berdosa, tetapi lara, sia-sia. Masa kita ini Allah bagi 3 je tujuan, untuk ibadah, untuk maksiat, untuk lara. Kita yang pilih nak banyak mana. Kalau ada 24 jam, pandai bahagikan masa. Lara 8 jam, ibadah 8 jam, maksiat janganlah. Kalau boleh biar banyak ibadat. Kita dah tidur pun dah berapa jam. Jadi banyakkan ibadat, kerana dunia ini tempat ujian kita, tempat persinggahan kita, bukan tempat kita nak berlumba-lumba, bukan tempat pertandingan, tetapi dunia ini tempat persinggahan, satu perjalanan hidup yang mana kita semua akan berakhir dengan kematian dan akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti, kekal selama-lamanya. Bagaimana nasib kita di sana, kita yang menentukan di dunia. Baik amalan kita, insya-Allah mudah-mudahan baik juga natijah kita di akhirat nanti. Kalau sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Buku surat 42 dalam bab rukun-rukun pusaka. Arkanul irthi, rukun-rukun pusaka. Setiap perkara ada rukun. Rukun wuduknya, rukun sembahyangnya. Apa makna rukun? Dalam bahasa Melayu nak bagi mudah, rukun ini adalah sebahagian daripada perkara tersebut. Jika tiadanya ia, maka tidak sah perkara tersebut. Dia bukan perkara, tetapi sebahagian dalam perkara. Tak adanya dia, tak sah perkara tadi. Seperti contoh rukun solat, ada 13. Satu je tak ada, batal sembahyang, tak sah sembahyang. Tetapi rukun yang satu tu bukan solat, dia cuma sebahagian daripada solat. Tetapi bila tiadanya dia, maka tidak sah sembahyang tadi. Begitu juga dalam rukun-rukun yang lain. Rukun nikah, rukun apa lagi, rukun wuduk, rukun mandi, rukun sembahyang. Termasuk juga dalam bab perwarisan, faraid, iaitu rukun pusaka. Ada 3. Yang pertama maknanya apa? Kena ada 3 baru berlakunya perwarisan, baru berlakunya faraid. Tak ada salah satu 3 ini, satu tak ada, 2 ada, tak berlaku faraid. Dua tak ada, satu je ada pun tak berlaku, kena semua ada. Yang pertama, harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati, ia dinamakan harta pusaka al-mawruthu. Harta kena ada. Tak ada harta, ada orang yang mati, ada orang yang mewarisi, tapi harta tak ada, tak berlaku faraid. Falaha nisfu ma taraka, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 176, yang bermaksud maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Falaha nisfu ma taraka. Ma taraka ni maknanya harta yang ditinggalkan oleh si mati, kena ada. Yang kedua, rukun yang kedua, pemilik harta yang meninggal dunia, al-muwarris, kena ada pemilik harta. Ada harta, ada waris, tetapi tiada pemilik pun tak berlaku faraid. Harta ada, banyak mana? 100 ekar tanah. Siapa punya? Tak tahu. Tak berlaku faraid. Kena ada pemilik harta. Si mati tadi merupakan pemilik harta, iaitu al-muwarris. Ini mru'un halaka. Jika seseorang meninggal dunia, merujuk kepada al-muwarris, iaitu orang yang meninggal dunia yang memiliki harta. Dalam surah An-Nisa ayat 176. Dan yang ketiga, waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati, sama ada hubungan nasab, pernikahan ataupun penghambaan. Waris yang mempunyai hubungan kerabat. Ada harta, ada si mati pemilik harta, tak ada waris pun tak berlaku faraid.
kena ketiga-tiganya ada. Dan bila kata waris, antara sebab menjadinya seseorang itu waris daripada pemilik harta ada 3 sebab. Dengan sebab nasab, iaitu keturunan, dengan sebab perkahwinan suami isteri, dengan sebab penghambaan bekas tuan hamba kepada bekas hambanya. 3 sebab ini, dan nanti kita akan masuk lebih terperinci berkenaan dengan sebab-sebab pusaka. Dalam bab nasab, kena anak yang sah taraf. Ada jumlah kelasan lagi, tidak boleh kepada anak angkat. Contoh, kita panggil anak juga, tapi anak angkat. Kita panggil anak menantu pun tak termasuk bila kata nasab, daripada hasil perkahwinan yang sah. Bila anak yang tidak sah taraf, maka dia tidak boleh mewarisi harta bapanya, walaupun bapa tersebut bapa biologi, bapa dari sudut sainsnya betul bapa dia, benih bapa dia, tetapi di luar pernikahan tak boleh mewarisi harta bapanya. Jangankan mewarisi, menasabkan, maknanya membinkan pun haram hukumnya. Tak boleh dibinkan kepada bukan bapanya, sama ada anak yang tidak sah taraf ataupun anak angkat. Yang ni kadang-kadang orang ambil ringan. Tak apalah, bukan selalu. Selama-lamanya menanggung dosa menasabkan, membinkan, membintikan yang bukan anak kita kepada nama kita. Jadi kalau anak yang tidak sah taraf, dia hanya boleh mewarisi harta ibunya sahaja. Ibunya meninggal dunia, ada harta, dia boleh mewarisi. Begitu juga dengan saudara-saudara seibunya sahaja. Nanti kita akan masuk di kalangan ahli waris, ada saudara seibu sebapa, ada saudara sebapa, ada saudara seibu sahaja. Yang seibu sahaja dia boleh mewarisi, sama mak lain bapa. Kemudian dalam bab harta pusaka tadi, rukun yang pertama al-mauruth. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Sebab tu dalam faraid ini kita kena kenal yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Sebab tu dalam kitab ni pun namanya faham faraid. Faham menyeluruh dari segi hukumnya, dari segi hukum yang berkaitannya. Kemudian kita nak kenal yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Sebab ia berkait dengan harta yang hak dengan yang bukan hak, harta yang halal ataupun yang tidak halal. Ditakuti kita mengambil harta yang bukan milik kita, milik orang lain, maka terjerumus kita dalam perkara memakan harta secara batil. Ulama mengatakan bila kata memakan harta secara batil, kita sudah maklum merompak, mencuri, apa lagi salah guna kuasa, rasuah, itu kita sudah maklum. Tetapi dalam bab faraid juga, sekiranya kita mengambil hak orang lain, juga termasuk dalam perkara-perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariah Islam. Milik si mati tetapi tak menepati syariah Islam. Dalam bahasa modernnya, tak patuh syariah, pun tak termasuk dalam harta pusaka. Jangan main-main dalam bab harta. Harta milik si mati betul, confirm, nama dia, kereta ni nama dia, tanah ni nama dia, tetapi hasil daripada yang tidak patuh syariah juga tak termasuk dalam harta pusaka. Kita akan lihat nanti satu persatu lebih terperinci apa dia harta pusaka dan apa dia harta yang tidak termasuk dalam harta pusaka. Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah. Bila kata harta pusaka, kena ada nilai baru dinamakan sebagai harta pusaka. Walaupun nilainya 5 sen, walaupun hanya sebatang pensel atau sebatang pen,
Bila kata ada nilai, walaupun di mesin, juga termasuk dalam harta pusaka. Wajib difaraidkan, wajib ditentukan pembahagiannya. Nak guna kaedah taharruj, silakan. Cukup syarat yang 3 boleh untuk taharruj, maknanya keluar daripada kaedah faraid. Kebanyakan yang berlaku tak taharruj pun, tak mengikut syarat, terus bahagi suka sama suka, terus bahagi ikut muafakat. Walaupun nilainya kecil sekalipun, seperti sebatang pen, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Lihat nota kaki di bawah. Harta sukar dibahagikan akan diselesaikan dengan kaedah taharruj. Sila rujuk dalam bab tersebut. Nanti kita akan masuk dalam muka surat 262 nanti, dalam bab khusus tentang taharruj. Kaedah kita nak keluar daripada perkiraan faraid. Benda-benda kecil macam ni susah kita nak nilaikan. Pen harga RM1. Dalam pen ini ada hak ayah 1/6, ada hak ibu 1/6, ada hak suami 1/4, ada hak anak lelaki, ada hak anak perempuan. Macam mana nak bagi? Patahkan ke? Kita patahkan, ambil seorang sikit. Macam mana nak bagi? Itu maknanya kita kena tahu bagaimana nak menyerahkan hak atau menebus hak. Kaedah taharruj tadi. Ayah, kat pen ni ada hak ayah 1/6. Saya nak bahagian ayah, boleh tak? Ayah kata, ambillah, tak apalah, selesai. Kita dengan ayah dah selesai, dengan mak belum lagi. Mak, saya nak ambil pen arwah isteri saya ni, boleh tak saya nak ambil? Sebab ini ada kenangan saya dengan arwah isteri. Mak kata, ambillah, silalah. Tanya dengan anak lelaki pula, nak, long, ini pen arwah mak, harta pusaka, bahagian kamu ada dalam ni, ayah nak, boleh tak? Walaupun ayah, dia ayah, tetap kena minta izin daripada anak, kerana ada hak anak tadi dalam pen ni tadi. Anak lelaki kata, ambillah ayah. Anak perempuan kata, nak, angah, dekat pen ini ada hak angah ni, boleh tak ayah nak ambil? Boleh ya, RM10. Dia kata, boleh ayah, bayar RM10. Wajib kena bayar, tebus hak namanya. Kalau misal kata anak tu tadi, boleh ambillah, tapi RM10. Wajib si ayah tadi bayar kepada anaknya, sebab menebus hak anak ni tadi. Ini perkara kecil, apatah lagi benda yang besar. Jam tangan. Jam tangan arwah ayah jenama Rolex contoh. Harga beratus-ratus, mungkin ada yang harga ribu. Kalau yang original tu ribu harganya. Jam tangan, ambil suka-suka, senyap-senyap. Emas, gelang, rantai arwah mak, diambil senyap-senyap, tak dimaklumkan dengan waris yang lain, makan harta secara batil, na'udzubillah. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan, seperti ilmu. Ilmu ni walaupun nilai dari sudut martabat, tetapi dari sudut nilai materialnya tak ada nilai. Pangkat contohnya, jawatan, saya ada harta, ayah saya jadi ketua kampung contoh, ada jawatan. Ada nilai tak dari segi material? Tak ada, maka tak boleh diwarisi. Hanya perkara atau harta yang ada nilai sahaja boleh diwarisi dan termasuk dalam harta pusaka. Yang kedua, ia merupakan milik yang sempurna. Ini nak suruh berhenti ke apa ni? Yang kedua, boleh dengar tak? Terganggu. Okey. Yang kedua, ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati, walaupun ia bersangkutan dengan orang lain, seperti seseorang berhutang dengannya. Kena pemilikan sempurna bagi si mati, barulah termasuk dalam harta pusaka. Apa contoh yang bukan pemilikan sempurna? Dia ada tanah, dia gadaikan tanah, cagarkan tanah buat pinjaman. Biasa berlaku. Geran bank pegang, dapat duit, geran tadi dicagarkan. Status geran tanah tadi adakah milik sempurna si mati? Tidak.
tak termasuk dalam harta pusaka, melainkan ditebus sebelum matinya dia, atau waris nak tebus menggunakan harta si mati yang ada dengan kesepakatan semua ahli waris, kemudian harta tadi difaraidkan. Itu syarat yang dikatakan milikan sempurna, kena milik yang sempurna, walaupun nama dia dah, tanah tu nama dia, tetapi bukan milikan sempurna, masih lagi dicagarkan atau digadaikan. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Teruskan. Kita beri dalam azan Isya, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Sambung sedikit boleh ya? Bila dikatakan harta milik yang sempurna, begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati. Harta tersebut bukan milik si mati, tetapi dia diberi amanah untuk jaga. Dalam bahasa kita, kalau dekat geran-geran tanah, pemegang amanah. Bila kata pemegang amanah, dia bukan milik dia. Dia hanya orang yang diamanahkan untuk menguruskan. Sama ada lihat pada kategori, ada di amanah untuk menjual, ada amanah untuk menguruskan, maknanya mengusahakan tanah tersebut. Sebab tu kalau biasanya orang yang beli tanah lut, hati-hati. Dari sudut undang-undang ianya tidak sah. Dari sudut pemilikan, biasanya orang akan dimasukkan dalam geran hanya sebagai pemegang amanah. Tanah pertanian, syarat dia kena sekurang-kurang suku ekar atau setengah ekar. Lihat, kadang ada setengah meletakkan syarat 1 ekar baru boleh letak nama satu. Melainkan dalam keadaan perwarisan, ada 10 orang anak, tanahnya seekar, dimasukkan ke 10 nama boleh, dengan sebab dia mewarisi harta pusaka. Tetapi kalau kita nak beli tanah tadi kurang 1 ekar, biasanya tak boleh masuk nama, tetapi dimasukkan sebagai pemegang amanah. Ini yang banyak berlaku bila urusan beli tanah lot. Hati-hati. Kalaulah tanah tadi berstatus pertanian, kalau statusnya kediaman ataupun premium, istilah kediaman ataupun apa lagi satu istilahnya, industri, maka tak kisah, sebab dikira dinilai berdasarkan kaki persegi. Jadi itu walaupun 1/10 ekar pun boleh masuk nama. Macam rumah-rumah di taman perumahan, keluasan tanahnya kecil sahaja, boleh jadi 80 kali 120 contoh. Rumah senidi 80 kali 120, kecil, tak sampai 1 ekar, boleh masuk nama sebab status tanah tadi bukan pertanian tetapi kediaman, boleh masuk nama. Tapi kalau pertanian tak boleh. Apa risiko kalau kita beli tanah lot yang masih status pertanian dan kita tak boleh masuk nama dalam geran sebagai pemilik, hanya sebagai pemegang amanah? Itu bukan milik kita dari segi undang-undang. Misal kata kita beli, kita akan jual beli dengan penjual, tetapi digeran sebagai pemegang amanah. Bila berlaku kematian kita, harta tadi tak boleh diwarisi oleh anak-anak kita dari sudut undang-undang. Kalaulah anak si penjual faham daripada awal proses, ya arwah ayah dulu jual, cuma tak boleh letak nama sebab tanah pertanian, jadi dijual tanah lot,
dia faham dan dia tahu halal haram, dia serahkan kepada waris pembeli. Tapi kalau misal kata anak penjual asal, nampak ini peluang aku ni. Maknanya dari segi undang-undang dia boleh, dia sebagai waris, kerana masih lagi milik penjual awal, ayahnya. Kemudian meninggal dunia pembeli ni tadi, anak-anak tadi tak dapat apa-apa. Itu risiko. Hati-hati dalam urusan belian tanah lot. Kita tak galakkan di pejabat daerah tanah, di semua daerah tak galak kalau tuan-tuan nak beli tanah lot. Nak buat rumah, kalau boleh biarlah rumah yang di atas tanah pusaka. Maknanya kalau tanah pusaka ni kita boleh masuk nama lagi. Misal kata ayah kita dah meninggal dunia, kita sebagai waris kita boleh masuk nama. Tetapi kalau tanah lot, melainkan ditukar status tanah tadi daripada pertanian kepada kediaman, itu tak ada masalah. Cuma harganya jadi mahal, sebab nilainya berdasarkan ukuran kaki persegi. Biasanya satu lot orang jual ni 1 ekar bahagi 10, bahagi 12, kadang sampai 12, kecil je lot didi orang panggil. Tapi status pertanian tak boleh masuk nama, pemegang amanah, hati-hati. Walaupun ada perjanjian, dia kata kita ada perjanjian mahkamah dan sebagainya, dari segi undang-undang kanun tanah negara tak valid, tak boleh digunakan pakai sebagai bukti dia waris daripada penama asal pemilik. Kena pemilikan yang sempurna, barulah termasuk dalam harta pusaka. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja. Harta yang tidak halal tak termasuk dalam harta pusaka. Kaedah bagaimana? Pulangkan kepada Baitul Mal. Kalau tak tahu siapa pemiliknya, kalau tahu siapa pemiliknya, ini arwah ni dulu harta ni dia curi dekat rumah Tok Mat tu, hujung kampung, dicuri kereta ni. Kalau tahu siapa miliknya, pulangkan balik. Kalau tak tahu dan tahu statusnya tidak halal ataupun daripada sumber yang haram, maka kembalikan kepada Baitul Mal. Kita mudah, alhamdulillah, di Malaysia kita, di Selangor ini khususnya, kita ada satu badan agensi yang menguruskan dana-dana yang tidak halal ini di Baitul Mal. Jadi terpulang daripada pihak mereka, pengurusan mereka untuk gunakan harta tadi untuk maslahah umum, maslahah orang ramai. Nak buat tempat parking ke, nak tar jalan ke, boleh gunakan daripada harta tersebut. Cuma tak boleh digunakan untuk urusan peribadi. Harta yang diperoleh secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain, harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam. Kita ada harta yang tidak halal, kita tahu confirm memang tak halal, nak jumpa dekat Baitul Mal malu. Jadi macam mana? Jumpa dengan nazir. Contoh nazir, ini ada harta, sedikit harta, gunakan untuk pembaikan pagar masjid, boleh. Yang penting untuk maslahah umum. Tetapi setelah bertaubat, bukan bila tahu cara macam tu curi duit orang, buat macam tu tak boleh. Maknanya dia dah terlanjur, kemudian nak bertaubat, nak bersihkan harta dia dengan cara begitu dibenarkan. Sebaiknya serahkan kepada Baitul Mal. Buku ni saya suka sebab apa tau? Sebab penulisnya orang Malaysia. Buku Faham Faraid, sahabat saya Ustaz Hilmi Hanis ni. Sebab apa saya suka buku ni? Dalam ini diceritakan tentang perkara-perkara yang praktikalnya di Malaysia. Ada disebutkan tentang majlis agama, ada disebutkan tentang KWSP. Kalau baca buku-buku kitab fiqh yang Arab, yang pure punya Arab, tak ada KWSP dalam tu. Hukumnya umum sahaja. Tetapi dalam ini penerangannya dia melibatkan dengan isu-isu semasa di Malaysia khususnya. Jadi kita tahu, okey, duit KWSP ni duit harta pusaka ke? Bukan. Duit daripada tabung haji, adakah termasuk dalam harta pusaka ke? Bukan.
Cari dekat buku-buku fiqh tentang faraid, buku-buku Arab, tak ada cerita tentang tabung haji. Tak ada cerita tentang saham, tak ada cerita tentang KWSP. Sebab KWSP dekat Malaysia je ada. Tabung haji pun ada dekat Malaysia je, dekat negara lain tak ada. Yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Yang ni pun kadang-kadang orang salah faham. Apa contohnya? Seperti contoh derma kematian. Kalau setengah-setengah tempat, bila berlaku kematian di rumah tu, biasanya tuan rumah letakkan besen ada beras. Supaya apa? Mudah orang yang datang nak calonkan sumbangan. Kadang masukkan RM10 dalam beras. Itu kat tempat saya masih ada lagi. Kalau kat sini saya tak pasti ada lagi ke tidak. Ada lagi bekas. Tak kisahlah. Kadang ada yang bubur beras. Supaya apa? Duit yang kita masuk tu orang tak nampak. Itu je tujuannya. Bukan mesti kena letak beras. Supaya duit tu tak terbang. Masukkan letak dalam. Oh ni kena letak beras tak? Bukan mesti. Kalau nak buah tabung pun boleh juga, tapi tak nampak dalam. Nak nampak dalam pun boleh, tak ada masalah. Cumanya tempat lain cara. Ini tak termasuk dalam harta pusaka kerana miliknya selepas mati tadi. Jadi waris boleh gunakan duit tadi, sama ada nak bahagi terus kepada ahli waris secara sama rata pun boleh, sebab tak terkait dengan hukum faraid. Nak gunakan untuk jamuan ke, silakan. Apa lagi contoh yang harta selepas mati, dapatnya itu selepas berlaku kematian, seperti contoh khairat kematian. Setengah-setengah tempat, setengah-setengah masjid ada badan khairat kematian. Dan ada juga kadang-kadang setengah agensi ataupun takaful kita boleh carung. Kalau di Selangor ni, kerajaan ada buat satu skim khairat kematian. Kita daftar, bila berlaku kita meninggal dunia, dapat waris kita RM5,000. Duit ni tadi tak termasuk dalam harta pusaka kerana dapatnya selepas kematian. Maka duit ni tadi tak terikat, tak terkait dengan hukum faraid, terpulang pada ahli waris nak guna untuk apa. Apa lagi contoh? Pampasan ataupun sok-sok juga tak termasuk dalam harta pusaka. Termasuk juga pencen. Pencen ni tadi bukan harta pusaka. Dia milik siapa? Milik isteri si mati. Kalau contoh suaminya itu kerja kerajaan, tetap ada pencen. Meninggal dunia, isteri ni tadi akan dapat sampai dia mati. Pencen arwah suaminya. Dan anak-anak dia pun akan dapat sampai usia 18 tahun atau lebih, tetapi masih belajar, akan dapat pencen. Ada satu kes, perempuan ni bertuah betul ni, murah rezeki dia. Dia dah kahwin 4 kali. Semua suaminya orang kerja kerajaan. Suami pertama meninggal dunia, dia dapat pencen. Kahwin dengan suami kedua pun sama juga, kerja kerajaan. Meninggal dunia, dapat 2 pencen. Suami pertama, suami kedua. Ini kisah betul. Kahwin ketiga, meninggal dunia, dia panjang umur dia, dapat pencen yang ketiga. Sampai yang keempat barulah dia meninggal dunia. Maknanya dia merasa 4 pencen daripada suami dia. Itu bukan harta pusaka. Itu adalah milik isteri dan anak-anak si mati. Bila kata pencen, dia ada polisi dia. Skim pencen tu boleh lihat dalam buku akta. Skim pencen akan dapat kepada siapa? Isteri dan juga anak-anak. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Ini juga harta yang terbit selepas kematian. Kadang ada orang datang, dia nampak anak arwah ni masih kecil, anak yatim, dia bagi dekat anak, ambil ni RM50 pakcik bagi. Ini milik dia sepenuhnya, bukan milik maknya, bukan milik pakciknya, adik-beradik si mati, dah ini milik dia. Sebab dikhususkan kepada orang tersebut, anak tersebut, atau diberikan kepada balu si mati.
Ini ada duit, ada sumbangan kami kumpulkan, rakan-rakan sepejabat, ini ada tabung kutipan sumbangan untuk akak, ambillah. Ini harta dia, bukan harta pusaka. Tak terikat dengan harta pusaka ataupun faraid. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Macam dalam bekas besen dalam beras tadilah. Orang yang bagi itu tak ada niatkan khusus kepada siapa. Terpulang kepada ahli keluarga tadi, nak buat untuk apa? Nak buat jamuan sesama mereka ke? Nak jamu tetamu ke? Beli air mineral, kuih-kuih ke? Terpulang sebab ianya bukan harta pusaka, tak terkait dengan faraid. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Sikit lagi. Yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Barulah ianya dikira sebagai harta pusaka. Pemilikannya berkekalan sehingga dia mati. Kalau pemilikannya sementara sahaja, bukan harta pusaka. Dia ada tanah, dia dah beli tanah tadi 20 tahun, kemudian dijual dekat orang lain. Sehari selepas tu meninggal dunia, belum sempat tukar nama. Maka tanah tadi bukan milik si mati dan bukan termasuk dalam harta pusaka, walaupun nama masih dia. Sebab tu dalam bab urusan pusaka ini kena segerakan urusan. Mentaliti, persepsi yang dulu-dulu tu kita bukan nak buang tak, tetapi kita ambil apa yang betul. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau persepsi sebelum ini kata sering kita dengar kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Biasa tak dengar? Biasa dengar. Tak payah sebut pasal harta lah, kubur arwah ayah merah lagi dah sibuk cerita pasal harta. Itu persepsi kita. Tetapi dalam Islam, bila berlaku sahaja kematian, segerakan urusan faraid. Bila kata faraid ini, bukan nak tahu berapa ekar tanah arwah ada, berapa buah rumah arwah ada. Tak, bukan tu matlamat objektif faraid, tak. Dan kita kena tahu faraid ini bukan bila berlaku kematian terus faraid. Tak. Faraid ni stepnya yang kelima. Sebelum faraid ada 4 perkara yang wajib waris uruskan dahulu daripada harta si mati. Pengurusan jenazah si mati, hutang si mati, hutang dengan Allah, hutang si mati dengan manusia, wasiat si mati kalau ada. Yang kelima barulah faraid. Apa yang dituntut dalam agama untuk segerakan? Penentuan faraid kepada ahli waris. Tak susah pun, 5 minit pun tak sampai. Kalau tuan-tuan faham dan tahu bagaimana penentuan faraid, 5 minit pun tak sampai nak tentukan. Bila nak buat? Bila berlaku kematian, selesai ke bumi, waktu itu biasanya waris-waris semua ada. Itulah waktunya panggil semua. Along angah, ini mak nak panggil arwah ayah kamu baru meninggal dunia, kita nak tentukan tentang pembahagian faraid. Waktu itu bukan kita nak kumpulkan dekat tengah-tengah, nah ni geran tanah arwah ayah, ini geran rumah, bukan tu maksud faraid, tetapi nak menentukan berapa bahagian. Okey, sekarang arwah tak ada mak, tak ada ayah, atuk kamu dah tak ada, nenek kamu dah tak ada, maknanya ayah dan ibu kepada si mati dah tak ada. Yang waris ada cuma mak ada sebagai isteri, dan kamu anak-anak, anak lelaki dan anak perempuan. Bahagian mak dapat 1/8. Bahagian kamu orang semua ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Contoh, bahagian kamu bakinya 7/8. Dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dah, itu saja. Selesai syarat taharus yang pertama, salah satunya. Sebab taharus tadi maknanya kita keluar daripada kaedah faraid, syaratnya ada 3. Yang pertama, semua ahli waris akil baligh. Kalau yang masih kanak-kanak, tak boleh untuk dia sertai taharus. Maknanya dia tak boleh untuk sepakat dalam bahagi sama rata ke, muafakat ke, kerana dia belum sampai umur baligh ataupun dia belum berakal.
Maknanya mungkin masalah OKU dalam fikiran, akalnya. OKU ni macam-macam. Ada OKU tangan. OKU tangan masih berakal, maka termasuk lagi dia. Tetapi OKU yang dikatakan masalah mental. Dia tak boleh berfikir secara waras. Jadi dia ini tak boleh kita masukkan dalam kesepakatan untuk muafakat, untuk taharus. Kena bagi bahagian dia mengikut faraid wajib. Walaupun dia kata tak apa, saya setuju nak bagi sama rata, tak boleh, kerana syarat akil baligh tak ada pada dia. Yang kedua, kena tahu dahulu bahagian mengikut faraid. Yang tadilah yang kita dah tentukan. Bila berlaku kematian, tentukan terus supaya tahu masing-masing ada haknya. Mudah hikmahnya supaya bila berlaku kematian, kita nak uruskan tanah, nak uruskan kenderaan, rumah, bukan sehari dua, berbulan-bulan. Itu kalau harta yang besar. Kalau harta yang kecil, jam tangan, telefon, macam mana kita nak tentukan harta. Ini telefon arwah ayah dekat sini, bila kita tahu dekat telefon ni bahagian mak 1/8, dekat telefon ni bahagian anak-anak lelaki berapa sekian-sekian, bahagian anak perempuan berapa sekian-sekian. Nak guna kena minta izin, kena tebus hak tadi. Sebab dah tahu, mudah. Yang jenis tak tahu ni yang ambil, lepas tu senyap-senyap terus sepi. Barang kemasnya, apa lagi, barang-barang berharga milik peribadi arwah, jam tangannya, mungkin ada pen mahalnya, ambil senyap-senyap, tak bagi tahu waris lain. Haram hukumnya mengambil harta secara batil. Jika semasa dia hidup dia telah menukar hak milik hartanya seperti menjual, memberi hadiah yakni hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka. Syarat jual beli apa dia? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad. Walaupun belum tukar nama dekat geran, sah jual beli, maka itu tak termasuk lagi dalam harta pusaka milik pembeli yang baru. Walaupun belum sempat urusan tukar nama, bukan lagi milik harta pusaka si mati. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya, yang ini terdiri daripada jenis-jenis harta pusaka dan juga jenis-jenis harta yang bukan pusaka. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Kita nak kenal lebih terperinci, lebih detail, mana dia harta pusaka dan mana dia harta yang dikatakan bukan harta pusaka. Ada soalan? Ya. Kalau redha dan masing-masing istilahnya apa, dah tak tahu, okey, anggaran berapa? Contoh, saya tak ingat lah Tuan Haji, arwah ayah Tuan Haji ada hutang dengan saya tak ingat, tapi yang saya ingat 3,000 lah lebih kurang. Contoh, kita sebagai waris wajib bagi dekat dia. Ini tanggungjawab waris. Sebelum faraid, selesaikan urusan hutang si mati. Kalau lah misal kata, dia kata saya tak ingat, berapalah, agak-agak berapa, 2,000 kot. Okey, kalau kami bagi 2,000 selesai tak? Selesai, alhamdulillah. Tapi kalau dapat detail terperinci, itu lebih baik. Sebab kadang-kadang ada juga masalah pada waris yang tamak. Saya kata tamak sebab apa? Hak orang dia ambil. Betul orang tu berhutang, tetapi pandai dia main helah. Apa bukti arwah ayah ada hutang dengan Haji? Dia main macam tu. Bila arwah ayah ada hutang, apa bukti hitam putih arwah ayah tak pernah cakap pun? Ni masalah. Kalau yang menuntut hutang itu menipu, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi kewajipan kita sebagai waris wajib untuk ambil harta si mati, bayar hutang dia. Kalau misal kata kita tak bayar, kita tahu betul orang ni memang ada bagi hutang dekat arwah ayah kita, contoh 3,000, tapi kita nampak ada peluang untuk kita mengelak. Apa bukti hitam putih tak ada, tak apa, tak. Kami tak nak bayar. Boleh jadi cik menipu je tak? Betul lah contoh orang itu memang betul ada bagi hutang, berdosa pada anak-anak ni tadi, waris-waris tadi, kerana tak bayar hutang si mati.
Si mati berdosa tak? Dia tak berdosa. Yang berdosa siapa? Waris tadi. Sebab tu dalam bab hutang kita kena catat. Hutang dengan manusia pun kena catat, hutang dengan Allah pun kena catat. Apa contoh hutang dengan Allah? Puasa. Berapa hari tertinggal tahun lepas tak sempat qada, wajib bayar fidyah. Fidyah ni hutang kita dengan Allah. Berapa hari kalikan dengan satu cupak beras, nilainya berapa? Rujuk pada Lembaga Zakat Selangor, setiap tahun boleh jadi sama nilai, boleh jadi berubah nilai pada makanan asasi yang kita makan, beras. 1/4 daripada segantang secupak, 1/4 segantang 4 cupak. Ini hutang kita dengan Allah. Catat, maklumkan dengan waris. Yang suami, yang isteri maklumkan kepada suami, kalau ada baiknya ada buku hutang. Terpulang pada tuan-tuan lah, yang kanan hutang dengan Allah, yang kiri hutang dengan manusia. Jadi waris tahu ini buku hutang arwah, kita kena selesaikan, wajib kita selesaikan sebelum faraid. Kalau dengan urusan bank tu mudahlah, confirm dah hari hitam putih, tak boleh lari. Ini dengan manusia ni kadang-kadang tak ada perjanjian, tak ada hitam putih, yang tu kena maklumkan, kena buat catatan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada. Kalau ada nak tanya, malu PM tepi lah. Okay. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ahdina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.